Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah ma'allimna ma jahilna. Ya Allah, ajar kami perkara yang kami masih jahil. Wa zakkirna ma nasina. Beri kami ingat semula perkara-perkara yang kami telah lupa. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini, walaupun kita tidak dapat bersama bertemu muka secara live kerana hari ini kita masih lagi berada dalam PKPB. Walau bagaimanapun kita dapat bertemu secara maya. Moga-moga Allah beri kepada kita seluruhnya kesihatan yang baik. Allah beri kepada kita jauhkan kita daripada bala penyakit yang melanda kita hari ini, COVID-19 ini, tuan-tuan. Moga-moga kita dapat kembali semula kepada keadaan yang biasa sebagaimana keadaan tanpa COVID dulu, supaya kita dapat memenuhi surau-surau, masjid-masjid, rumah-rumah Allah. Hari ini kita sedih, kita tengok masjid-masjid, surau-surau kosong, tak boleh nak hadir, tuan-tuan, kerana penyakit yang melanda kita hari ini. Alhamdulillah, insyaAllah pada kali ini kita akan menyambung kembali kitab kita, kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin, karya Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, ringkasan daripada kitab asal yang ditulis oleh Syekhul Islam Imam Al-Ghazali, Mau'izatul Ihya Ulumuddin. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada dalam tajuk dalam bab adab-adab makan bersama, makan berjamaah. Jadi tuan-tuan, kita sudah sebut dalam bulan lepas yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Empat adab yang pertama kita sudah sebut hari itu. Jadi yang kelima hari ini, kita tengok yang kelima hari ini, iaitu kata dia yang kelimanya, membasuh tangan di dalam bekas yang tidak membasuh tangan di dalam bekas tidak menjadi halangan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Anas berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, daripada kanak-kanak dia duduk dengan Nabi, sehinggalah Nabi wafat. Dia Allah beri dia ni tuan-tuan rezeki dapat hidup dengan Nabi selama juga 10 tahun. Nabi berada di Madinah tu. Jika tanganmu itu dibasuh oleh saudaramu, maka sambutlah penghormatannya dan jangan sekali-kali menolak. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang pertamanya kita nak sebut di sini, bila kita nak basuh tangan ini, sudah semestinya ini adalah adab antara tetamu dengan tuan rumah. Jadi tuan-tuan, kaedah Islam diajar kepada kita bila orang jemput kita makan. Orang jemput makan, maka adabnya kita kena penuhi undangan. Orang nak belanja makan, contoh, jom saya belanja, ataupun orang ajak makan, jangan sekali-kali kita menolak. Ini kadang-kadang kita ni, orang ajak makan pun tak mau. Nak tunjuk alim. Tak boleh, saya hari ni puasa. Nak tunjuk kita ni alim, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Cuba kita tengok hadis Nabi sebut apa, tuan-tuan. Hadis ni tuan-tuan boleh rujuk dalam bab makan dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi.
Nabi kata apa? Tentang Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib. Nabi kata apabila salah seorang daripada kamu diundang ke satu majlis makan, orang ajak makan, kenduri ke, orang nak belanja makan ke, orang nak suruh kita makan ke, falyujib, hendaklah kamu hadir. Pergilah. Jangan tak pergi, ya. Jangan buat warak sangat. Saya ni puasa sunat. Saya ni kalau Senin Khamis tak pernah lah tak puasa. Allahu Akbar. Ya. Puasa dapat pahala juga kalau macam tu tak, ya. Jadi tuan-tuan, Nabi kata kamu kena penuhi undangan orang yang ajak kamu tu. Ya. Fa in kana sha'iman falyusall. Kalau kamu itu orang ajak kamu dalam keadaan kamu berpuasa, kamu shaim, kamu puasa, maka Nabi kata pergilah, tapi falyusall. Maka hendaklah kamu doa untuk orang ajak kamu. Kita puasa hari ni, kebetulan hari kita puasa sunat, orang ajak. Ataupun kita kat pejabat lah, kawan-kawan jom. Medan kata orang Jawa. Jom nyuruk kata orang Kedah. Dia bahasa tak sama tuan-tuan, ya. Saya kawan orang Kedah, saya ada lama. Selalu ajak jom nyuruk. Mula-mula dengar pening. Nak menyuruk ke mana? Masa apa nak menyuruk pula? Tak. Menyuruk ni dia orang Kedah. Minum pagi. Medan kata orang Jawa. Benar tak, Kawan ajak kita minum. Jom minum. Kita puasa. Pergi tak ada pasal. Tapi kita tak makan. Nabi kata kalau kamu puasa, kamu kena falyusalli, kamu doa. Doa pada orang yang nak bagi kau makan tu. Tuan-tuan, pasal apa tuan-tuan? Sebab doa orang puasa ni tuan-tuan, dia sangat makbul. Kan? Orang sedang puasa, doa dia antara 3 golongan yang doa dia orang tak tolak, ya. Wa in kana muftiran falyat'am. Nabi kata kalau kamu tidak puasa, kalau kamu tak puasa, maka hendaklah kamu makan. Mana? Penuhi undangan. Penuhi undangan ada 2 keadaan. Sama ada kita puasa atau tak puasa. Kalau kamu puasa, kalau tak nak buka, kamu doa. Tapi kalau kamu tak puasa, makan. Orang nak jemput makan, buang sana. Saya tak boleh makan. Saya ni jaga badan. Ni hari ni. Hari ni orang duk sibuk, tuan-tuan, ya, nak kurangkan lemak. Tak apalah. Tapi tuan-tuan kena ingat, ya, hak paling utama kita ni kalau boleh nak kurangkan dosa. Ada kurang lemak tu kurang juga lah. Orang hari ni kurang lemak, jaga makan. Allahu Akbar tuan-tuan, muslimin muslimat. Saya dulu kecil-kecil susahnya makan apa ada. Tak pernah fikir macam mana darah tinggi. Kita kecil-kecil kita tak budak-budak mak ayah kita waktu tu. Waktu tu dah tua lah. Mak ayah kita tak pernah fikirlah makan ni tak boleh. Tak pasal makan ni tak ada. Alhamdulillah kita hari ni makan banyak, mikir pula, kecil manis pula, darah tinggi, kena pula banyak kolesterol. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak apalah, jangan kita pula bila orang ajak, saya tak boleh makan lah, saya ni pantat. Jadi tuan-tuan, ya, jamuhlah sikit. Orang ajak pantang apa? Pantang minum. Tak boleh hak yang ada susu. Cari minta ya. Tak ada susu, teh tak boleh. Teh, contohlah. Saya ni tak boleh makan lah makanan hak lemak ni. Cari makanan tak ada lemak. Ataupun paling tidak ambil sikitlah rasa, ambil hati. Tuan-tuan, bila orang jemput kita makan, tiba-tiba kita tak nak makan, apa tuan-tuan? Nampak kita ni sombong, tak nak. Sebab itu bila kita baca kisah tuan-tuan, kisah Nabi Ibrahim, Allah sebut dalam surah Al-Zariyat. Malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim. Ada. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, hormatnya dia pada tetamu. Maka dia masak, dia sembelih lembu, anak lembu. Anak lembu dipanggang. Allahu Akbar tuan-tuan. Punya hebat, hormat tetamu. Dia tak tahu tetamu tu malaikat tuan-tuan. Ya, orang datang rumah dia dalam keadaan dia tak kenal. Kita kalau orang tak kenal datang rumah, agak nak hidang ke tuan-tuan. Tak usah kata biskut kering, air kosong kita tak beri. Tak, kalau orang tak kenal, tak. Nabi Ibrahim, orang datang rumah dia hidang apa tuan-tuan? Dia hidang anak lembu yang dipanggang.
Lembu tu anak. Oh sedap lah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah ya. Jadi bila dah siap semua, maka Allah sebut dalam Quran, Nabi Ibrahim hidang pada malaikat, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Bila dia dekat kepada malaikat, orang hak menyamar malaikat ni, orang ni dia tak kenal tadi, dia tak tahu malaikat. Maka tetamu dia ya kata apa? Tetamu dia kata ya, kami tak makan. Jadi tuan-tuan, hormat Nabi Ibrahim dengan tetamu begitu hebat. Tapi kerana tetamu ni malaikat, malaikat jenis tak makan. Dia macam kita. Kita ni makan macam-macam. Kata nasi, kuih apa benda, sampai peringkat, rasuah makan juga. Ada ya. Jadi malaikat ni jenis tak makan. Jadi bila didekatkan hidangan, maka malaikat kata kami tak makan. Bila tengok malaikat ni tak makan, maka Nabi Ibrahim jadi apa tuan-tuan? Fa'aujasa minhum khifah. Dia jadi khifah, dia takut. Baik, lek tak makan. Tengok. Bila tetamu tak makan, yang tuan rumah hidang, ni adab orang Arab lah. Maka Nabi Ibrahim ni rasa takut. Dia ni siapa ni? Orang baik ke, orang jahat ke? Tak takut sebab tak kenal. Ya. Nah, malaikat kata qalu la takhaf. La takhaf, jangan takut Ibrahim. Ya. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Wa basyar, kami datang ni kata dia nak bawa basyar, berita gembira, nak bagi tahu bukan nak makan, nak bagi tahu berita gembira tentang bi ghulamin alim. Kamu akan dapat seorang ghulam, seorang budak, anak yang sangat apa nama ni, baik, anak yang soleh. Dia nak bagi tahu tentang berita bahawa isteri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, akan mengandung, dapat anak Nabi Ishak itulah. Jadi tuan-tuan, sambil-sambil dia datang nak bawa berita tentang, nak bawa bala kepada kaum Nabi Lut, yang homoseks tu kan. Jadi tuan-tuan, ini nak cerita tuan-tuan bagaimana kaedah kita ni bila orang jemput ni makan lah. Tak makan boleh. Syarat tadilah, kalau kita ni tetamu Nabi Ibrahim, malaikat tak makan. Tapi kita tak ada malaikat ni tak ya. Kalau tak makan tu malaikat je kan. Jadi tuan-tuan, maka tu kaedah dia. Jamu tetamu ni tuan-tuan, Nabi kata orang yang diundang kena hadir. Kemudian kalau boleh ya, kalau puasa tak nak buka, doa. Kalau kamu tak puasa, makan. Tapi kalau kamu nak buka, tak ada masalah. Pala rugilah puasa. Saya puasa daripada pukul subuh tadi Ustaz. Sebab sekarang dah berapa jam, pukul 3 dah. Pahala tetap dapat. Jangan risau bab pahala. Pahala ni bukan kerja kita, kerja Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Okey, kata dia. Maka yang kelima ni adab dia tuan-tuan. Dia nak sebut apa tuan-tuan? Dia nak sebut bahawa Anas bin Malik kata, kalau tangan kamu dibasuh oleh tetamu, maka sambutlah kehormatan yang Allah Ta'ala. Padahal kalau orang nak basuh kita ni tuan-tuan, pergi rumah orang nak basuh tangan kita, maka sambutlah dengan Allah. Ini kebaikan, orang nak buat kebaikan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Basuh tangan ni pasal apa? Sebab kaedahnya kita sebut tu sunnah makan menggunakan tangan. Baik itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah ya. Makan menggunakan tangan sunnah, tangan kanan itu sunnah. Jangan perlekeh, jangan perkecil. Kita sekarang pakai sudu lah, zaman sekarang moden. Allah Akbar tuan-tuan. Ingat tak waktu seorang sahabat dia cerita tuan-tuan, bila mana ada satu orang lelaki dia makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia makan dengan Nabi. Ya, bila dia makan sebelah Nabi, tuan-tuan, Nabi tengok dia makan dengan tangan kiri. Nabi tegur. Nabi kata, makan dengan tangan kanan. Dia makan dengan tangan kiri. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita tengok orang kanan kiri, kita kena tegur. Nabi tegur, makan dengan tangan kanan. Dia kata, tak boleh ya Rasulullah, aku tak boleh. Kidah lah kita tengok. Dia nak kidah. Tak boleh, aku tak boleh ya Rasulullah. Nabi kata, tak, kamu boleh.
Dia jawab tak boleh, itu bukan kerana tak boleh sungguh. Dia malah. Jadi sombong. Nabi tegur tak mau dengar. Dah nak tunjuk sombong dia tu. Dia makan juga dengan tangan kiri, Nabi dah pesan, makan makanan. Bila dia kata tak boleh, maka tuan-tuan nak suapkan dia. Selepas tu tangan kiri dia tu tak boleh sampai ke mulut. Allah Akbar, tuan-tuan. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka sahabat ni, lelaki ni, bila dia langgar larangan Nabi, Nabi kata makan tangan kanan, dia tak dengar. Tak boleh, saya kidal, contohlah. Maka makan juga dengan tangan kiri, nak angkat tangan kiri, tak boleh sampai ke mulut. Kena stroke kata mas anak kata agak-agak lah bidak itulah, kita sebut ni tak boleh sampai. Jadi inilah, jangan kita buat main dengan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil mudah. Tak apalah. Mana-mana pun. Mungkin makan dengan tangan kiri ni tak banyak. Tak ramai. Ingat ni. Ramai orang tak makan dengan tangan kiri, tapi ramai yang minum tangan kiri. Ingat tu dua benda tu tuan-tuan. Makan minum benda sama lah. Tangan kiri orang tak makan. Tapi minum tangan kiri. Jadi betullah kita ikut sunnah Nabi, jangan main tuan-tuan. Benda ni tuan-tuan, benda hak bukan datang dari Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kita pegang ini tuan-tuan, kita rasa apa nama ni, hebatnya hak Nabi ajar tu. Bukan hebat hak manusia ajar. Kita ni hebat hak manusia. Orang sekarang mana pakai tangan, pakai sudu, gerpu, pakai pisau. Kita nampak hebat yang manusia. Hak Allah tu lagi hebat. Jadi tuan-tuan, kita duk nampak itu. Dia kata ada satu cerita bahawa Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid mengundang Abu Muawiyah. Dia undang, jemput satu orang tok guru, namanya Abu Muawiyah. Seorang tok guru tuan-tuan. Dan orang tok guru ni tua, bila tua mata pun tak apa nampak. Makanya kita kata hari ni mata tak nampak lah. Abu Muawiyah ni mata tak nampak. Jadi bila dia nak makan, Harun Ar-Rasyid tadi menuangkan air untuk membasuh tangan Abu Muawiyah dalam kah. Jadi yang basuh tangannya siapa? Yang basuh tangannya khalifah. Basuh tangan siapa? Basuh tangan tetamunya, satu orang alim, tok guru Abu Muawiyah. Jadi tuan-tuan, kalau kita ikut kedudukan, maknanya khalifah tinggi lah, sebab Harun Ar-Rasyid ni khalifah. Tapi kerana Abu Muawiyah itu tetamu, menuangkan air. Kemudian setelah selesai, ia berkata, "Hei Abu Muawiyah." Bila basuh, khalifah tadi kata, "Hei Abu Muawiyah, tahukah saudara siapa yang menuangkan air di tangan saudara tadi?" Siapa dia? Agak-agak kamu yang basuh tangan kamu tadi. Tanya khalifah. Maka kerana Abu Muawiyah tadi dia mata tak nampak, maka dia jawab tak tahu. Tak tahu. Mana aku tahu, sebab mata tadi tak nampak kan. Mata dia tak apa terang kan. Jadi dia tua kan. Jadi tuan-tuan, Abu Harun Ar-Rasyid berkata, yang menuangkan air tadi adalah Amirul Mukminin. Yang basuh tangan kamu tadi, yang tuang air tadi, Khalifah Amirul Mukminin. Jadi Abu Muawiyah pun bila dengar, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, "Hai Amirul Mukminin, tuan ini benar-benar memuliakan para ulama dan tuan mengagungkan mereka itu dengan cara yang luar biasa. Moga-moga Allah Ta'ala sahaja yang akan mengagungkan serta memuliakan tuan, sebagaimana tuan mengagungkan ilmu, pengetahuan dan ahlinya." Tengok tuan-tuan, orang ni bila dia tangan dia kena basuh di khalifah, dia doa. Tengok, ni doa tuan-tuan. Ucapan dia ni doa. Doa orang soleh ni tuan-tuan. Allah hebatlah tuan-tuan. Batu kita kadang-kadang nak doa tak. Bila ada orang, bila kita ada sakit, saya selalu dapat WhatsApp kan, orang tolong grup. Saya sekian. Minta jasa baik tuan-tuan, tolong doa untuk kesembuhan isteri saya yang sedang sakit, ke semua anak saya. Maknanya tuan-tuan, kita nak sangat doa orang tuan-tuan.
dia tak WhatsApp minta duit, kan? Dia WhatsApp nak minta doa. Tuan-tuan, itu yang orang biasa yang baca kita WhatsApp ni, kadang-kadang orang biasa-biasa walaupun WhatsApp tu hantar dalam grup masjid, bukan orang masjid semua. Grup masjid pun kadang-kadang banyak juga benda-benda karut, tuan-tuan. Ada satu grup masjid, tuan-tuan, sampai peringkat kadang-kadang ada masuk juga benda-benda yang tak baik. Tuan-tuan ada. Kata pelik juga grup masjid ke tak? Pasal nama grup masjid, orang dalam tu bukan orang masjid semua dah. Jadi tuan-tuan, dia nak doa. Jadi doa orang alim. Ni Abu Muawiyah ni orang hebat. Tok guru dah. Dia kata, apa nama ni? Kamu benar-benar memuliakan para ulama. Dan mengagungkan mereka dengan cara yang luar biasa. Allah, hebatnya kamu memuliakan orang alim. Moga-moga Allah Ta'ala mengagungkan, memuliakan kamu. Sebagaimana kamu tinggikan kedudukan orang alim, moga-moga Allah tinggikan kedudukan kamu. Itu doa ni, tuan-tuan, ya. Jadi kenapa? Kerana kamu ni muliakan sangat orang yang ada ilmu, ulama, dan juga ilmu dia. Allah, tuan-tuan, itulah kita hari ini kena hormat dengan orang alim. Ulama-ulama, tok-tok guru kena hormat. Hari ini tok-tok guru pun seorang makin ramai yang tidak yang kita kata yang meninggalkan kita dah, Jadi hormatlah orang alim, hormatlah ilmu yang ada pada mereka, tuan-tuan muslimin. Ini ajaran Nabi. Betullah khalifah apa namanya Harun al-Rashid tadi, dia menghormati tok guru sebagai tetamu keduanya, sebagai tok guru dia. Orang ada ilmu maka dibasuh dia tangan. Kita gitu juga lah, tuan-tuan. Jangan kita duduk kata, jangan kita duduk sebar fitnah, jangan kita duduk reka cerita tentang orang-orang alim. Kadang-kadang ada juga fitnah-fitnah pada orang alim, tuan-tuan, tok guru, kan? Kita pula tak tahu betul ke tidak, sebar. Ada sebar forward, hari ni kata forward. Betullah, tuan-tuan, tengoklah satu benda tu kita nak forward tak? Tak, betul ke tidak? Benda baik tak apa kalau benda tak baik. Okey, jadi sebaiknya yang menuangkan air di tangan tetamu itu tuan rumah yang mengundang itu sendiri. Tuan rumah lah yang basuh tangan, dia tuang air. Hal yang semacam inilah yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma di saat dia datang ke rumahnya. Tengok. Cerita yang kedua dibawa kepada kita, tuan-tuan, cerita Imam Malik bin Anas. Imam Malik ni tok guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia duduk di Mekah, tuan-tuan. Dia berguru dengan Imam Malik di Madinah. Mekah pergi ke Madinah, berapa ratus kilometer, tuan bayangkan. Kerana ilmu. Kerana nak ilmu, tuan-tuan. Kemudian dia hijrah pula ke Baghdad, Iraq. Tengok, kerana ilmu. Lepas tu hijrah pula ke Mesir. Bayangkan, tuan-tuan. Lepas tu Imam Asy-Syafi'i dia ada kalau kita biasalah dengan fiqh ni, kita akan jumpa qaul qadim, qaul jadid, kan? Qaul qadim maknanya pandangan Imam Syafi'i waktu berada di Baghdad. Dia pernah duduk di Baghdad. Ada. Qaul jadid, qaul baru. Ini waktu dia berada di Mesir. Tuan bayangkan, berkata dia tak duduk di Mekah. Kerana ilmu. Kita hari ni nak ilmu bukan pergi jauh, tak payah pergi duduk Selangor, pergi Kelantan, pergi Petani, tak payah. Tuan-tuan, kita ni pergi masjid kita ada kuliah. Hari ni tak payah pergi masjid. PKPB nak pergi masjid tak boleh. Buka dalam YouTube. Buka dalam FB Live, buka dalam FB Surau. Allah buat, tuan-tuan. Mudahnya, tuan-tuan. Jadi kalau hak semudah itu kita tidak alim, nak jawab apa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, bayangkan kalau hak semudah ini. Imam Ghazali dulu zaman dia mana ada nak buka nak kita kata tak belajar. Imam Malik duduk Madinah, dia duduk Mekah, belajar melalui kita kata Google Meet. Mana boleh? Tak, jalan susah payahnya, tak. Bukan dekat. Alim, tuan-tuan. Kita ni kalau ilmu tak bertambah juga nak jawab apa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Imam Syafi'i pergi rumah Imam Malik, belajar di Madinah dengan Imam Malik.
Maka Imam Malik ni seorang tok guru besar, tuan-tuan. Ya, ulama besar. Dia yang basuh tangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni budak situ. Tapi kerana Imam Syafi'i ni tetamu. Tuan-tuan. Kerana dia tetamu. Jadi kata dia, setelah itu Imam Malik berkata, jangan saudara merasa hairan dengan apa saya lakukan ini. Jangan saudara merasa hairan dengan apa yang saya lakukan itu tadi. Sebab menghormati tamu adalah yang wajib. Wajib. Yalah tuan-tuan. Apa tu orang-orang tertentu dia hormat dengan kadang-kadang bukan setakat basuh tangan. Kadang-kadang dia ambil berkat ada juga tuan-tuan. Kadang-kadang saya peringkat ada nak minum air tangan tu guru. Allahu Akbar. Tak payah hormat betul tapi dah sebut ya. Hormat dengan orang alim, tuan-tuan. Itu hormat ada tamu. Orang alim tutup guru. Itulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kan kita kalau dapat anak, kita tahnik. Tahnik dengan orang alim. Carilah orang-orang alim, tahnik kan. Maka tahnik ni antara caranya diajar supaya kita kunyah dulu buat tanah tu. Lepas tu ambil kita kunyah tu dengan air kita tu, gosok kat langit budak baby kan. Nak dapat berkat. Tapi sekarang ni ya kena cari orang alim lah, jangan cari orang sembarangan. Ya, tak, ni cari orang sembarangan. Ya, ada juga kadang-kadang orang. Pak Imam, baguslah Pak Imam. Pisau ukur. Tak, pisau ukur. Jadi kita jatuh anak tahnik dengan Pak Imam. Anak kita umur 10 tahun pisau ukur. Macam apa? Ikut Pak Imam, tahnik pisau ukur. Contohlah kan idea Pak Imam tu contoh. Jangan gitulah. Yang keenam, jangan seseorang itu melihat kawan-kawannya suatu makan. Jangan pula memerhati cara mereka makan sebab mungkin akan memalukan mereka. Jangan perhati orang makan. Dalam kaedah kita makan berjamaah, makan bersama. Dia dah ada. Lepas tu Islam ni tuan-tuan dia cantik tuan-tuan kalau kita amal. Tapi kalau kita tak amal, kecantikan Islam tu kita tak nampak lah. Tak? Jadi bila makan bersama jangan tengok, perhati kawan kan. Jadi tuan-tuan kadang-kadang kalau orang tu orang jenis malu, tambah pula kalau orang tu yang mungkin barangkali dia orang susah, orang miskin, mungkin dia makan cara makan tak sama kita. Kita nak makan bukan nak makan sangat, kita lah dekat kita, umur kita, keadaan kita hari ni. Kadang-kadang bila makan tu bukan nak makan sangat kadang-kadang kan, kan nak berhati. Tapi kalau orang tu miskin, bila dia nak makan tuan-tuan memang dia makan sungguh-sungguh. Kita tengok, lapar dia ni. Contoh tak? Kita kata, dia ni berapa hari tak makan. Tengok cara makan. Sebab itulah tuan-tuan jangan perhati kata dia. Nanti malu. Sebaiknya hendaklah ia menundukkan matanya dan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri saja. Tunduk kita makan kita jangan beli orang. Tak? Selain itu jangan pula berhenti terlebih dulu sebelum kawannya berhenti. Kerana dengan itu mereka terpaksa berhenti kerana malu. Tengok. Ni ada. Macam kita lah tuan-tuan. Kita contohlah tuan-tuan makan bersama. Tak kira lah makan dalam talam ke, makan pinggan ke, tapi makan ramai-ramai. Ya? Maka tuan-tuan bila makan ramai-ramai ni jangan kita berhenti dulu. Terutamanya kalau kita ni orang yang tuan rumah. Atau kita ni jenis orang yang bayar. Kita belanja. Makan-makan aku belanja ni. Kita tukang bayar, kita tukang belanja. Tak, tiba-tiba kita nak berhenti dulu. Tak. Kita tak berhenti lah. Maknanya orang yang lain pun dia akan berhenti juga. Tuan rumah kan, tuan rumah makan dengan tetamu, tuan rumah berhenti dulu. Lainlah tetamu tu walaupun dia nak makan lagi, tapi bila tengok tuan rumah dah berhenti, dia malu nak makan. Satu kaedah. Macam kita lah orang nak belanja. Kan? Lah orang nak belanja kita. Memang aku nak belanja gini. Tak? Bila kawan kita nak belanja, biasa dia lah order dulu. Order apa? Tak? Kalau dia nak belanja kita, tuan kedai akan tanya nak apa, dia order air kosong je. Takkanlah kita hak dia nak belanja ni nak order lai chicken. Contoh. Ada Dia order air kosong. Order. Tuan kedai kata awak nak makan apa? Dia pun order air kosong ni. Makan tak nak. Takkan kita nak order lai chicken dengan nasi goreng USA, tak bayangkan. Dia minum 20 sen, takkan kita pula apa nama ni yang dia nak belanja makan sampai RM12. Bila RM12 kita dia 20 sen. Lah kita lah yang bayar orang tu kaedah dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah ya. Okey.
Oleh itu jika dilihat oleh kerana itu jika dilihat kawan-kawannya masih makan dan sudah merasa puas, hendaklah tetap mengambil makanan secara sedikit-sedikit, dimakan perlahan. Kalau rasa dah kenyang dah, saya makan dah tadi ni kenyang. Tapi orang jemput makan slow-slow. Makan lambat-lambat. Dah ya. Supaya kita boleh teman orang yang makan tadi. Tapi andai kata ia makan sedikit sebabkan suatu hal, misalkan kesihatan dan lain-lain, maka hendaklah menunjukkan keuzuran itu pada kawan supaya kita segan. Ataupun kalau kata kita taklah makan banyak kerana kita mempunyai uzur, ada penyakit, dan terap, kita tahu lah, minta maaf lah, saya ni tak boleh makan sangat, apa nama ni roti canai, contohlah, kalau roti canai, doktor besar saya tak nak roti canai sebab aku ni teh dah kolesterol tinggi, doktor kata tak boleh makan hak benda minyak, contohlah tak ada masalah, boleh tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketujuh, yang ketujuh, jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang menyebabkan timbulnya kejijikan kepada orang lain. Bila makan bersama, jangan, kita kena jaga adab. Jangan buat satu perkara yang boleh menimbulkan jijik orang. Tuan-tuan, jangan sampai peringkat menimbulkan jijik. Tapi ada benda yang kita rasa jijik, tapi benda tu tidak jijik. Ada benda. Contohlah, saya sebut satu benda ya. Contohnya kita lepas makan jilat jari. Allahu Akbar. Ada orang tengok jijik. Jilat jari ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan Nabi suruh jilat jari? Sebab Nabi kata kita tak tahu mana makanan kita yang berkat. Mana berkat? Barakah. Begitu juga makanan yang jatuh. Makanan yang jatuh kutip, ambil. Jangan biar. Air kotor. Kalau kotor sungguh tak boleh makan, tak apalah. Ya, jangan biar. Sebab bila kita tak ambil, Nabi kata makanan itu akan dimakan oleh syaitan. Syaitan itu kita makan. Bila kita tak baca bismillah, dia makan dengan kita. Tengok. Lepas tu nak makan baca bismillah. Doa. Kemudian dia tengok, dia tunggu, dia sama, dia ada. Kita tak nampak. Kalau nampak senang. Sana seekor, sini seekor, ni 2 ekor, 3 ekor, tu kita pun tak makan, tak selera nak makan dah. Syaitan ada bersama, lalu bila makanan tu jatuh, kita tak kutip, syaitan ambil. Kita kata tak apa lah Ustaz, syaitan ambil tak membazir. Kan begitu. Dia kalau jatuh kucing makan boleh tahan. Lepas tu syaitan ni kita tak nak dengan dia, tak mau. Lepas tu dalam sembahyang kalau kita lupa, kita waswas sujud sawi, nak hina dia. Apa tu yang sujud sawi nak suruh syaitan tu kita rasa hina dia pasal dengan sebab dia kita waswas tu tak. Jadi tuan-tuan, maka kalau jatuh kutip, hak mana boleh ambil, hak tak membersih, hak kotor buat. Makan guna tangan, jilat jari sunnah. Jilat. Mungkin bila jilat jari ni, kadang-kadang ada orang pandang jijik. Kita jangan pandang jijik sebab jilat jari ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita boleh pandang jijik dengan sunnah Nabi? Tak boleh. Tak kata nak pandang jijik, nak pandang lekeh pun tak boleh sunnah Nabi ni. Tak boleh lah saya. Benda yang Nabi buat ni tuan-tuan, benda yang terbaik. Kita mana tahu kita bukannya ada link dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lainlah kita ada link dengan Allah. Yang ada link dengan Allah ni Nabi. Dah. Dia ni Allah beri dia wahyu. Tuan-tuan, Allah beri petunjuk pada dia. Lepas tu tuan-tuan jangan pandang lekeh. Jangan pandang jijik. Lepas tu bila orang lepas makan dia jilat jari tu bukan jijik, tu sunnah. Ramai orang hari ni tak amal sunnah ni. Pasal takut orang kata jijik. Yang jijik tu lain. Yang jijik ni contohnya tengah-tengah makan kita apa nama ni, kalau masa semua tu dah buah hingok, contohlah buah hingok ke contoh, walaupun pada tisu, tu jijik lah. Ataupun tengah-tengah makan lekat benda pergi joluk dengan tangan, tuan-tuan keluarkan, tu jijik lah. Tapi kalau jilat dia bukan jijik, tu sunnah Nabi. Kena ingat tu tuan-tuan.
Okey, maka janganlah menuangkan air di tangannya dan dikucurkan ke dalam bekas, dan jangan pula mengarahkan kepala ke arah bekas waktu menyuap ke dalam mulutnya. Ya. Ini apa nama ni ya? Contoh-contoh dia lah. Ya. Apabila hendak mengeluarkan sesuatu dari mulut, baiklah menolehkan mukanya dari makanan yang ada dan mengambil sesuatu yang ada di mulut tu dengan tangan kiri. Lekat, makan lekat contoh. Maka nak korek, tak kira lah dengan tangan ke dengan apa, paling. Ya. Jangan pula suapan yang dipenuhi minyak dimasukkan ke dalam cuka. Ni orang Arab lah cuka, tuan-tuan ya. Cuka ni ada cerita dia, tuan-tuan. Nabi SAW satu hari dia tanya, rumah kita ada apa nak makan? Dah. Sebab rumah Nabi ni, tuan-tuan, dia tak macam kita, tuan-tuan. Ya. Kita ni tak usah kata nak makan pagi ni, makan minggu depan dia dah pergi beli dah ayam siap-siap dah. Jadi tuan-tuan ya, apa nama bila tanya dijawab ya, tidak ada apa-apa hari ni ya Rasulullah nak makan selain daripada cuka jadi. Kita tak pernah makan cuka dah. Miskin kita lah. Saya ingat saya kecil susah dah miskin. Makanlah paling tu dengan garam kan. Orang Arab ni cuka kan. Maka bila makan dengan cuka, ya, Nabi makan tak cuka jadi. Nabi dah macam kita milih. Makan dengan cuka. Bila makan dengan cuka, Nabi pun kata sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Tu cara Nabi, tuan-tuan. Sebaik-baik lauk itu ialah cuka. Maknanya tuan-tuan, ya, Nabi ni kalau kita kata sebaik-baik lauk cuka benda, sebaik-baik lauk lembu panggang betul. Sebaik-baik lauk ya ayam golek betul. Tak, cuka benda sebaik-baiknya. Nabi nak sebut, tuan-tuan, Nabi nak ajar kita bahawa makanan yang ada itu kita reda, syukur. Maka bila cuka ada cuka. Sebaik-baik makanan cuka, sebaik lauk cuka. Tengok kaedah Nabi SAW. Jadi cerita dia tadi kata dia jangan suapan dengan minyak asal cuka, maksudnya benda yang kita mungkin dah gigit, benda yang kita kena cicak. Ya, makan kerupuk lekor, pencicah ni satu bekas je. Kita pun ambil kerupuk lekor masuk mulut, tarik, gigit, cicak balik dalam tu. Contohlah menyebabkan orang lain rasa jijik lah, tuan-tuan dah. Kalau kita buat gitu, tuan-tuan, orang lain tak makan lah jawab ni. Dia senyap gitu, tak cicah lah dalam kuah lah. Kuah lah. Ataupun mencicah tak kisahlah. Dan kata dia jangan pula suatu makan bercakap-cakap mengenai sesuatu yang menimbulkan kejikan kamu. Kemudian dia ada pada kita tentang waktu makan ni, jangan duk ceritalah benda-benda tak elok. Tengah-tengah makan duk cerita Allah, lupa pula. Walaupun waktu makan disuruh berborak. Boleh, sunnah berborak kan. Cakap, tapi cakap benda baik. Tengah-tengah makan lupa pula nak panggil tu kampai ke tandas rumah saya tadi, rupanya sumbat Allah. Tak baik cerita. Jadi cerita benda-benda yang baik. Tak banyak lagi perkara-perkara baik yang kita boleh cerita, tuan-tuan ya. Tak. Itulah, tuan-tuan, jangan menimbulkan jijik. Mungkin bagi kita tidak jijik, tapi pada orang lain dia jijik. Tak. Itulah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya. Ini antara sunnah. Ada 7. Sunnah. Adab makan ni dia cuma dalam kitab kita ni, syekh kita dia tak bawa datang dalil, tuan-tuan. Contoh kalau nak tengok dalil, tuan-tuan, adab makan kita boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, karangan Imam An-Nawawi. Setiap benda yang disebut dia bawa datangnya hadis-hadis sahih. Ya. Jadi bukanlah bermakna bila disebut sini maka tidak ada dalil yang dibawa, kita rasa benda ni tidak penting kan. Dia tak bawa dalil sebab, tuan-tuan, kitab kita ni dia hanyalah ringkasan daripada Mau'izatul Mukminin. Dia ringkasan. Bukan kata kalau nak tengok asal boleh dia berapa jilid tu kan. Tebal. Jadi, tuan-tuan, pesanan saya terakhirnya, tuan-tuan, nak bagi tahu bahawa benda ni ya, yang Nabi yang disebut ini adab menjebak kepada sunnah.
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya bila kita makan ni tuan-tuan, bukan sekadar dapat kenyang. Kita nak dengan makan ni juga insya-Allah tuan-tuan dapat pahala. Pahala-pahala ni kita nak tuan-tuan untuk bekalan kita. Nak masuk alam barzakh, nak masuk alam akhirat. Ni yang kita nak tuan-tuan. Kita akan mati. Tuan-tuan, mati tu satu benda yang dahsyat dah. Cuma kita tak tahu sebab tak ada lagi orang mati yang hidup balik. Ada satu hadis tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kisah di zaman Bani Israel, Nabi cerita. Satu orang tuan-tuan dia nak tahu bagaimana rasa sakitnya mati. Nak tahu macam mana sakitnya mati. Tak bayangkan. Nak tanya orang sakitnya kena batu karang, boleh, ramai hak kena hidup lagi. Nak tanya orang macam mana sakitnya buat bypass jantung, ada hidup lagi. Atau sakit yang paling sakit, kata orang perempuan sakit nak beranak, macam mana sakitnya, boleh tahu apa orang perempuan yang beranak tu ada lagi. Tapi kalau nak tahu sakitnya mati macam mana tuan-tuan? Tak ada orang hak mati hidup balik. Kalau ada senang boleh interview. Macam mana mati tak? Lepas tu tuan-tuan, kawan ni dia nak tahu macam mana sakitnya mati, maka dia tuan-tuan pergi berdoa di atas kubur orang mati. Dia kubur orang mati doa. Beranilah tak? Kita lalu tepi kubur pun tak berani tak Jadi tuan-tuan, dengan izin Allah maka orang yang mati ni hidup balik. Hak mati hidup balik. Dan Nabi sebut warna kulit dia macam ni, yang begini keadaannya. Cuma saya nak sebut gini, antara Nabi sebut, dia kata antara dua mata orang yang hidup, yang dihidupkan tadi, antara dua mata mereka dia ni, apa nama ni, ada tanda kesan sujud. Maknanya orang ni bukan orang-orang biasa, orang yang kuat sembahyang, kesan sujud. Bukan mak rempit, bukan set nombor ekor, bukan set seluar pendek, ni orang sembahyang. Antara dua matanya ada kesan sujud. Tapi orang ni bila bangkit dia kata apa? Dia kata aku dah mati 100 tahun dah. 100 tahun dah aku mati, sakitnya mati masih terasa. Allah Akbar. Bagaimana siksa azabnya sakaratul maut. Nah, hak ni bukan orang yang sengaja, antara dua dahinya ada kesan sujud. Kita kata hari ni dahi hitam lah. Dahi hitam. Kita bukan dahi hitam, tuan. Kita ni bibir hitam. Ni jenis orang yang syak ukuk dah. Bayangkan. Jadi inilah bekalan kita insya-Allah tuan-tuan, untuk kita bertemu dengan Allah nanti. Kita nak harapkan duit tak boleh tolong dah. Rumah besar, kereta besar tak boleh tolong dah. Kita mengharapkan pahala. Jadi apa yang kita buat ini insya-Allah daripada ibadah yang wajib kita, kemudian yang sunat-sunat ini, walaupun makan benda simple yang kita buat hari-hari, insya-Allah dengan makan juga kita akan dapat pahala berpanjangan. Jadi sekadar itu yang kita boleh kongsi bersama pada hari ini. Moga-moga ada manfaat untuk diri saya yang memberi dan tuan-tuan yang mendengar. InsyaAllah kita akan sambung nanti keutamaan menghidangkan makanan pertama dan adab-adabnya dalam siri kuliah kita yang akan datang. InsyaAllah. Sekarang itu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.